huwa, dia adalah, bila kata Wahabi ialah Mujassimah. Apa Wahabi? Setengah daripada nak memperbaikkan dia ni, kita kena tahu juga. Mujurnya saya tak ingat, saya nak sebut pun takut sensitif sangat. Tapi maaflah bila di soal saya supaya terang sikit, lebih kurang 5 minit insya-Allah taala. Wahabi pada asalnya digelar dipanggil Wahabi. Kaedahnya iaitu dia bangsa kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad yang pengasas aliran ini Muhammad Abdul Wahhab. Bila nak bangsa orang Arab, dia nak kata kepada bangsa mengikut orang-orang yang mengikut pada Muhammad Abdul Wahhab, orang Arab, dia bangsa pada hujung Abdul Wahhab, dia tak kata Abdul, dia ambil Wahhab belakang dia. Wahhab dia masukkan dia nisbah Wahabi yang dibangsa kepada Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni pengikut-pengikut Muhammad Abdul Wahhab. Kalau seorang dia panggil Wahabi bahasa Arab, kalau kelompok dia tu dia panggil Wahabiyah. Sebab kita, kalau kita seorang panggil Syafi'i, kalau kita kelompok ramai dia panggil Syafi'iyah. Itu asal. Tapi kumpulan mereka supaya dia nak tunjuk nak memperbaikkan nama dia supaya tak disangka bodoh, supaya tak disangka salah. Satu dia kata Wahabi ini dibangsa kepada nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab, Allah Wahabi, orang yang dibangsa kepada Allah ni orang ahlillah, orang yang ikut Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak berjaya, akhir ni dia tukar. Dia hari ni maklum dia tukar dengan nama Salafiyah. Salafi Wahabi, yang satu nama yang satu saja. Orang tular saja. Saya ingat setengah tempat tu nama kampung dia kampung Salafi. Ma'had dia Ma'had Salafi. Dia lah Ma'had Wahabi dia lah juga lah. Yang satu saja. Maka bawa ke Wahabi ni lah kan? Bawa ke Wahabi. Pengikut Muhammad Abdul Wahhab, dia tak sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tentang kaedah tadi. Kaedah syirik tak sama. Dia faham makna syirik lain daripada Ahli Sunnah faham. Ta'rif syirik dia lain, ta'rif bid'ah dia lain. Dia ta'rif kaedah dia tak sama. Khususnya Muhammad Abdul Wahhab. Inilah orang dia mari membaharukan fikiran Ibn Taymiyah, menyebarkan kitab, hak kata kitab Sunnah. Wahabi inilah hak kata mari sebar kitab As-Sunnah, kitab Allah ada kaki, ada tangan, ada mata, Allah serupa dengan manusia ni. Wahabi itulah yang mari sebarnya, yang mari buka luahnya. Dia kan syirik. Bila pergi kepada kubur, berdoa di kubur, syirik. Tawasul syirik, air tawar syirik, air penawar syirik, air apa hospital panggil air apa sini? Air garam. Sama dia tak? Air garam tak apa. Kalau air ni, air tawar ni banyak ni saja. Kalau air garam 2 liter masuk dalam tubuh tak syirik. Kalau air tawar ni syirik. Apa perbezaan antara air tawar dengan air garam? Bezanya air garam masih gitu ya. Tak ada bezaan. Ini silap di dalam mentarif, silap di dalam istidlal. Tak ada yang lain. Yang tadi lah, yang tadi. Dan bid'ah, silap di dalam mengartikan bid'ah. Nak mengarti bid'ah ini kita mesti kena tahu lebih kurang 50 hadis. Boleh erti ta'rif bid'ah dengan cara betul. Kita nak tahu syirik dengan cara betul. Macam mana, apa arti syirik yang betul? Ini kalau lebih mulanya, lebih baiknya rajuklah kepada kitab Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia sudah buat buku Mafahim Yajibu an Tusahhah. Mafhum arti-arti yang mesti, yang wajib diperbetulkan, yang mesti diperbetulkan. Dia membetul balik makna syirik, dia membetul balik makna bid'ah di sana. Kitab Muhammad Alawi.
Saya rasa sudah ditarjamah, kat Malaysia ni sudah ditarjamah. Tapi isi tarjamah tu saya tak tahulah macam mana. Tapi buku tu sangat-sangat pentinglah kita untuk nak memahami tentang takrif syirik, mengerti bid'ah. Kerana kita orang ahli sunnah berdoa di kubur sabit daripada sahabat Rasulullah SAW lagi. Bolehkah kita nak bangsa kepada sahabat Rasulullah syirik? Sahabat Rasulullah tak faham ke mana syirik. Berdoa dengan tawassul daripada sahabat Rasulullah, daripada tabi'in itu sampai kepada kiamat, insya-Allah. Orang berdoa dengan tawassul. Tidak syirik, tapi Ibn Taymiyah syirik. Ibn Taymiyah sehingganya di masa dia, habis di masa dia, sahabat Muhammad Abdul Wahab mari memperhidup, mari bangkit kembali pendapat Ibn Taymiyah. Begitu juga bid'ah. Ibn Taymiyah dan orang yang bersependapat dengan dia, bid'ah perkara yang tidak kerja oleh Rasulullah SAW. Ini tak betul. Tak betul langsung 100%. Silap itulah bertalian dengan itu, bersambung dengan silap takrif, silap dah tidak hukum. Orang-orang kampung kata, misalnya bila kita silap masuk kacing satu lubang, silap habis ke semuanya. Ya, takrif tu penting sekali. Kerana sunnah Rasulullah ini sebagai modal, sebagai tali ukur kita. Rasulullah sendiri, Sayyidina Rasulullah SAW sendiri, bila sahabat kerja yang dia tak kerja, yang tidak dibuat oleh Rasulullah, Rasulullah tak hukum kata kamu bid'ah, kamu salah kerana kamu buat yang aku tak kerja. Itu tuan syariah sendiri tak hukum. Kita bukan tuan syariah lagi hukum kata bid'ah. Oleh itu saya kata, kalau nak faham ni, kita kena tahu beberapa hadis bertalian dengan hak ni. Saya nak ambil contoh satu supaya jadi bukti bagi kita. Boleh buat tanda ukur kita, buat hujah kodak kita. Seorang sahabat yang dilatih hubungan Rasulullah, utus satu hubungan. Seorang Rasulullah latih ketua ni dia sembahyang tak seperti Rasulullah, pelat sikit dia. Setiap rakaat dia sudahi baca surah dia dengan surah Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Dia baca surah lain pun dia tak mada, dia sudah dengan surah Ikhlas. Rakaat yang kedua pun surah Ikhlas, dia tak tinggal. Sahabat-sahabat yang ramai yang ada makmum dia lari. Ini fikiran seperti fikiran Ibn Taymiyah, dan mudah-mudahan sahabat yang lain itu satu fikiran Ibn Taymiyah. Dan fikiran kita orang biasa gitu, kita orang tak alim. Fikiran Ibn Taymiyah dan fikiran Wahabi ini fikiran orang tak alim, fikiran tak orang biasa. Mana? Jangan buatlah, kamu tak boleh buat. Jangan sembahyang macam ini, sembahyang macam ini Rasulullah tak sembahyang, tak boleh. Yang jadi imam tu kata, ya, kalau buat kamu kalian tak mau aku jadi imam, okey, aku boleh, tapi kamu carilah daripada kalangan kamu yang agama untuk jadi imam saja, supaya kita tak boleh sembahyang berjamaah. Kalau tak ada imam nak sembahyang berjamaah tak boleh. Dalam jamaah ramai-ramai, cari, tak ada yang lebih daripadanya. Dia yang dipilih oleh Rasulullah, Rasulullah pilih yang lebih, yang Rasulullah kenal sahabat dia. Tak, semua itu sampai balik jumpa dengan Rasulullah, diangkatkan buku itu kepada Rasulullah. Rasulullah panggil dia, awak kenapa awak sembahyang macam ini? Kenapa awak tak beradu sahabat awak larang awak? Awak macam mana? Dia jawab kata, ya Rasulullah, saya baca surah Qul Huwallah ni. Dia kata, inni uhibbuha, sesungguhnya aku kasih, aku cintai akan surah Qul Huwallah, surah Ikhlas. Dia jawab. Rasulullah kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kasih awak kepada surah Qul Huwallah itulah memasukkan awak ke dalam syurga. Itu Rasulullah. Kalau Wahabi kata kamu neraka kerana buat kamu tak mengkerja yang tidak dikerja oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri tak kata neraka. Rasulullah tak kata. Rasulullah tanya, kenapakah awak kerja macam ini? Rasulullah tak cerca kata
Kenapakah awak kerja barang yang aku tak kerja? Ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, dia tak tolak apa yang dikerja oleh sahabat yang tidak dikerja oleh dia sendiri. Itu sunnah Rasulullah yang betul. Inilah pahaman ahli sunnah. Oleh itu ahli sunnah tidak ada, kalau kita belajar di dalam kaedah-kaedah syarak, hukum-hukum syarak, oleh ahli sunnah semata-mata tidak kerja oleh Rasulullah, dia kata bid'ah tak ada. Kaedah ahli sunnah wal jamaah tak ada. Kaedah Wahabi saja. Itu contoh yang paling penting. Berartinya perkara ini tidak bercanggah dengan dalil syarak. Baca qul huwallah kerana kasih kepada dia, walau Rasulullah tak kerja pun. Seorang sahabat lagi dia berdoa di dalam solat. Doa di dalam solat, ya man la tarahu al-uyun wa la tukhaliduhu az-zunun wa la yasifuhu al-wasifun wa la tughayyiruhu al-hawadith wa la yakhsha ad-dawa'ir ya'lamu mathaqil al-jibal. Panjang dia berdoa, Rasulullah dah dengar. Oh ini berdoa apa ni? Rasulullah balik ke rumah, panggil dia panggil seorang sahabat dia. Dia kata, kamu pergi kepada rumah siapa bila dia sudah solat, cerita pada dia, kata aku suruh mari ke rumahku.